Sekarang saya bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya. Dan sekarang nih, mari kita saksikan betapa bertenaganya mereka. UM, semua orang bangun dengan gembira. Alright, let's go. Thank you so much. You are a warrior. You are a champion. You are A.E. Someone forever. Sekarang ini saya bersama-sama dengan Wira Airborne Public Mutual Great Eastern Takaful membawa Andalusia dengan the sophisticated investors Grand Networking Day BNI. Mari kita saksikan betapa hebatnya mereka. Wira Airborne, semua orang bangun dengan gembira. This is the moment. This is the time. We're gonna soar like an eagle and roar like a lion. And we're gonna chase it. And we're gonna chase it. Now, remember, it's all about your mind. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan untuk anda semua dan juga salam Aidilfitri kepada semua yang sedang menonton secara live ataupun recorded version. Selamat datang dan selamat datang kembali ke Impact Chit Chat yang mana kita akan berdiskusi santai demi misi ummah tercapai. Okey, baiklah. So, seperti mana kita tahu bahawasanya tahun ni kita punya Aidilfitri agak berbeza. Alright, kita alhamdulillah puasa 30 hari. Cuma tahun ni Aidilfitri kita tak macam biasa 30 hari. Mungkin ramai yang dah habis dah beraya dan sekarang ni semua dah start enjin semula untuk bekerja ataupun untuk berniaga, untuk berjuang. Dan hari ni hari yang sangat-sangat istimewa sebab kita nak bercakap satu topik yang sangat-sangat menarik, iaitu kita akan berbicara tentang celik wang, celik hati. Oh, ini topik yang bagi saya sangat-sangat penting sebab tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang menonton, adik-adik yang sedang menonton, sama ada anda seorang kanak-kanak remaja ataupun belia, topik ni adik kena dengar sampai habis. Tuan-tuan dan puan-puan pun kena dengar sampai habis sebab dia macam ni. Ilmu kewangan ni bukanlah tak diajar langsung di sekolah, tapi dia agak kurang diajar, kurang disentuh dalam bab di sekolah ini. Jadi, sedangkan bab keuangan ni perlu digunakan oleh anak-anak kita habis je sekolah sampai dia meninggal dunia. Betul? Tapi ilmu itu tidak ada. Dan kalau kita dengar pemikiran yang dulu, iaitu fikir pasal belajar rajin-rajin, nanti masuk universiti. Bila masuk universiti, belajar rajin-rajin, nanti dapat kerja bagus. Sebab apa? Untuk dapat gaji banyak, untuk dapat duit banyak. Dia stop kat situ je. Dia tak cakap pula lepas dapat duit tu, kena uruskan duit. Tak ada. Jadi anak kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia cuma tahu untuk buat duit. Kalau dia boleh buat dia mungkin bagus, alhamdulillah dah. Dia cuma tahu untuk buat duit, tapi dia tak tahu macam mana nak uruskan duit. Dah lah tak tahu nak uruskan duit, dia tak tahu pula macam mana nak protect dia punya duit. Dah lah tak tahu macam mana nak protect, dia tak tahu macam mana nak beranakkan dia punya duit pula. Rugi. Dan lepas tu dia pun tak tahu macam mana nak wariskan duit dan kekayaan dia kepada keturunan dia. Jadi harta pusaka berubah menjadi harta
puaka. Okay, so hari ni kita tak nak cakap pasal harta warisan dan sebagainya, tu dah jauh sangat. Hari ni kita nak celikkan anak-anak kita, dan kita juga, kita pun bukanlah berapa celik sangat pun. Kita nak celikkan diri kita dan juga anak-anak kita tentang hal keuangan. Dan kita bawakan kepada anda seorang yang bagi saya sangat layak untuk bercakap tentang hal keuangan ini. Tapi sebelum ni, beliau yang dimaksudkan Puan Izzah Yusof ni selalunya dia akan bercakap dengan orang-orang yang nak tahu tentang hal keuangan, macam mana nak ada profil keuangan yang menarik dan sebagainya. Hari ini yang bestnya adalah beliau akan berbicara juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang pakar dalam ataupun mentor profil keuangan. Jadi tanpa membuang masa, jom saya nak tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama saya kita bagi tepukan yang gemuruh untuk MJ Mak Jerong Puan Izzah Yusof. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Coach Bad. MJ tadi tengok Coach Bad punya opening sangat-sangat naik bulu roma. Kan? MJ pun ada juga tau. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, MJ pun ada dari dalam video tersebut waktu saya bersama dengan Great Eastern Tagaful. Sangat-sangat menarik. Yes, So, MJ tahun ni raya kat mana MJ? MJ 23 tahun duduk di KL, first time beraya di Cyberjaya. Wow. Saya tak tahu. pernah, selalu beraya memang balik Johor. 23 tahun duduk di KL, first time raya di Cyberjaya. Banyaklah hikmah dia sebenarnya. Mula-mula tak boleh terima juga. Akhirnya terpaksa redha lah. Saya baca keluhan MJ dekat Facebook kan. Oh, tak boleh balik Johor dan sebagainya. Tapi tak apalah. Dia of course akan ada dia punya hikmah dia kan. Tapi seronoknya bercakap tentang pewarisan tempeyek tu. Menyesal sangat-sangat tak belajar daripada mak masa ketika 23 tahun beraya dengan mak, tak belajar buat rempeyek. Bila buat sendiri tak jadi. Okey, penyesalan macam itulah tuan-tuan dan puan-puan kita tak nak anda sebagai mak ayah hadapi sebab tak ajar anak awal-awal bab kewangan. Betul. Tak ajar rempeyek. MJ dia fresh dengan rempeyek. Ini pasal kewangan lagi bahaya sebenarnya. Jadi hari ni buat rempeyek, tak boleh buat rempeyek, boleh beli. Tapi bab kewangan kalau tak pandai diurus, habis hancur kan. Kita tak sekat bincang lagi. MJ dah mula tunjuk dia punya kungfu dia dah. Alright, okay. So MJ, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya juga sebab yalah saya kena bagi tahu yang saya lagi muda daripada MJ sebab ramai orang duk rasa macam dia ni tua dah kot. Dan sebenarnya saya muda lagi. Jadi saya nak kena tanya MJ sebab MJ nampak muda. MJ nampak bertenaga. Jadi sebelum kita pergi ke arah kewangan dulu, kita nak tip apa yang menyebabkan MJ jadi seorang yang energetik, seorang yang nampak makin lama makin muda dan sebagainya. Kita tahu sebab husbandnya handsome, kita tahu. Tapi selain daripada tu, MJ silakan. Okay, nampak macam muda kan? Macam je, dah tua dah sebenarnya. So anyway, apa guideline MJ, didik diri sendiri, ajar diri sendiri yang always in my mind adalah untuk bagaimana MJ akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebab apa yang MJ nampak Rasulullah pesan untuk menjadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. So jadinya MJ letak guideline dalam hidup MJ untuk sentiasa memberi manfaat. Dan bila kita sentiasa memberi manfaat, yang kita beri manfaat kepada manusia, bila kita dealing dengan manusia ni, kita kena enjoy, happy. So kenalah selalu senyum. Bila berjumpa orang selalu senyum, bila buat seminar kena selalu senyum. So itulah agaknya kot, suka senyum. So bila kita buat sesuatu yang kita happy, insyaAllah bila kita happy, kita punya hormon dalam badan ni semua hormon yang bagus-bagus, insyaAllah kita akan sentiasa nampak muda. Itu kot, MJ rasalah begitu. Bagus. Saya sebenarnya ini adalah soalan yang tak ada dalam senarai. Semua tetamu memang kena soalan-soalan macam ni sebab kita nak dengar daripada hati dia, dan setakat ni jawapannya saya nampak patternnya sama, iaitu memberi manfaat kepada orang lain. Bila kita meletakkan orang lain, meletakkan kepentingan umat tu di hadapan, kepentingan rumah kita ni, insyaAllah Allah akan uruskan. Dia menyebabkan kita jadi lagi bertenaga, lagi muda. Sebab kenapa Sebab mentor yang terbaik adalah Rasulullah. Apabila Rasulullah berpesan, jadinya kita ikut je. Benda paling mudah adalah tiru. Kita tiru je apa Rasulullah buat. Tu ayat dia punya key dia. Tiru je apa mentor kita buat. Mentor terbaik di dunia adalah Rasulullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu tuan-tuan dan puan, tajuk kita hari ini dia adalah tentang celik wang, celik hati. Kita bukan nak cakap pasal hal keuangan semata-mata, tidak. Sebab kita pun tak nak kita mengajar anak kita menjadikan wang sebagai matlamat, sebab wang adalah alat. Kalau kita silap posisikan wang tersebut dalam anak kita punya hidup, maka kita akan rosakkan anak kita. That's why ni kita ada MJ hari ni yang akan bercakap dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan semua. Okey, MJ. Bila MJ dijemput oleh MPAC dan kita bagi pula tajuk pelik macam ni, tema dia pun dengan parent dan sebagainya, apa yang terlintas di kepala MJ nak cerita pasal apa hari ni? Lebih kurang secara kasar. So bila nampak impact je terbayang kanak-kanak riang kan. Kanak-kanak riang di bawah seliaan Coach Bad. Jadinya bila Coach Bad bagi topik MJ macam mana kita nak ajar didik anak kita dari segi pengurusan kewangan, sekarang ni MJ terlintas orang yang nak mengajar tu. Orang yang nak mengajar tu adalah tanggungjawab ibu bapa. So ibu bapa tu sendiri yang MJ terlintas. Adakah mampu seorang ibu bapa untuk mendidik pengurusan kewangan kepada anak-anak jika pengurusan kewangan ibu bapa sendiri ke laut? Kan? Sebab kita ni lead by example. Bila kita bercakap tanpa kita buat, dia agak berdosa di situ. Bukan agak berdosa, memang berdosa sebab segala perbuatan kita, percakapan kita disaksikan oleh Allah. Jadinya kita tak nak kita mengajar anak kita dalam keadaan menipu. Dari segi pengurusan kewangan, ibu bapa tu sendiri yang MJ nak diagnose dahulu. So kalau kita nak buat semua perkara untuk sempurna, memang kita akan menunggu selamanya. Jadinya apa yang terlintas di kepala MJ adalah peranan ibu bapa dari segi keberkatan kewangan. Ni kita nak bercakap tentang celik hati. Keberkatan kewangan tu dari segi zakat, dari segi sedekah, dari segi allowance ibu bapa, dari segi nafkah. Itu yang perlu diperhatikan dahulu, sebab untuk mendidik anak-anak ni bukan satu perkara yang mudah, sebab takut kita give up. So kita kena kebergantungan kita pada Allah. Allah menyediakan satu platform untuk kita mencari keberkatan kewangan melalui zakat, melalui sedekah, melalui allowance kepada ibu bapa dan nafkah daripada suami kepada isteri. So checklist 4 ni MJ rasa sebagai permulaan kita boleh jadikan orang kata bahasa dia kalau nak cakap pengeras tu macam tak sesuai pula, nak bercakap tentang permulaan, langkah pertama ataupun door opener untuk kita start mendidik anak-anak kita dari segi pengurusan kewangan. Kita checklist dulu diri kita, belum bercakap tentang pelaburan tentang pengurusan kewangan yang lebih detail, tetapi yang paling penting kita nak dapat celik hati ni, celik hati ibu bapa, insyaAllah celiklah hati anak kita. So kita kena walk the talk, kita kena buat dulu. Kita buat, nak buat sempurna akan menunggu selamanya. Why not buat 4 perkara ni dulu, 4 checklist: zakat, sedekah, allowance kepada ibu bapa dan nafkah daripada suami kepada isteri. Sebab nafkah ni boleh negotiate. Macam Coach Bad, negotiate lah dengan isteri. Berapa nafkah nak kena bagi kan. Isteri pula janganlah over sangat nak minta banyak-banyak. Kan, negotiate. InsyaAllah daripada situ langkah permulaan. Sebab kalau MJ nak bercakap tentang statistik pengurusan kewangan rakyat Malaysia, 75% rakyat Malaysia tidak mempunyai wang kecemasan. 75%? Yes, 2018 59 dan baru ni keluar daripada Bank Negara 75% tiada wang kecemasan seminimum 1,000. So bagaimana orang yang menjana pendapatan ni, iaitu yang biasanya bergelar seorang ibu bapa, so macam mana MJ nak kata nak mengurus anak-anak sedangkan 75% ni rakyat Malaysia tiada wang kecemasan seminimum 1,000. Bukan cakap 10,000, kita cakap tentang RM1,000. RM1,000, 75% rakyat Malaysia tak ada. Tuan-tuan dan puan, ini sangat-sangat menakutkan kan, sangat-sangat menyedihkan juga sebenarnya. Adakah yang ni yang menjadikan perjuangan MJ selama ni, yang tiap-tiap hari pagi sampai ke malam berjuang memandaikan anak bangsa? Adakah ini salah satu faktor yang mendorong MJ dan tim? Dia macam ni, Coach Bad, actually MJ buat seminar secara konsisten daripada 2015. Apabila statistik yang dikeluarkan meningkat daripada 59 menjadi 75, MJ rasa macam aku ni tak buat kerja ke? Kenapa statistik tu tidak menurun? Apa aku tak buat kerja ke? Sebab dia bertembung sekali dengan start ramai orang start berniaga. Berniaga ni pula sama ada berniaga barang keperluan ataupun barang kehendak, di mana marketing tentang barang kehendak ni lebih laju
berbanding dengan MJ yang educate tentang pengurusan kewangan. Jadinya MJ kena kerja lebih kuat lagi untuk bagi high impact programming kepada rakyat Malaysia supaya balance kontrol emosi dalam berbelanja. Sebab dia ada impact juga apabila parents berbelanja, anak akan nampak. So MJ paling elak untuk memberi, sebab MJ tengok sekarang culture kan, orang beli secara online, dia dah jadi habit. Nampak dengan alasan membeli secara online barang lebih murah. Tetapi transaksi membeli tu lebih banyak. Ya. Dan apabila anak melihat barang sampai anak pun tend to membeli online. MJ sangat-sangat untuk pengetahuan Coach Bad, MJ biarlah MJ tertinggal, MJ tak reti beli online. Dan sebenarnya bukan tak boleh boleh belajar tetapi tak nak belajar sebab risau dengan diri sendiri. Betul. Sebab MJ bercakap tentang kewangan, MJ tahu MJ punya kelemahan, jadinya MJ tak nak terjebak sebab nanti MJ educate rakyat Malaysia sebenarnya MJ tak buat apa yang MJ cakap. So jadinya biar tak belajar untuk membeli online. Sekiranya ada barang-barang penting MJ akan minta husband tolong belilah. Menarik sebab dalam rakyat Malaysia kalau ada 1,000 orang rakyat Malaysia kan, 1,100 orang tahu macam mana nak shopping online. Alright? Tapi MJ tak tahu, itu salah satu perisai tuan-tuan dan puan. So sekarang ni uninstall balik knowledge macam mana nak buka Shopee, Lazada dan sebagainya. MJ tak install, tak pernah install Lazada, tak pernah install Shopee. Okay. Sangat menarik. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, kita tengok Dr. Rahman alhamdulillah telah berkongsikan apa yang MJ cakap tadi. Masya-Allah, Dr. Fokus Rahman dulu Ibrahim. 4 perkara untuk celik wang, celik hati, zakat, sedekah, allowance ibu bapa dan juga nafkah. That's very very fantastic. Dan ini sebenarnya adalah satu benda yang menakutkan, iaitu 75% rakyat Malaysia tak ada wang kecemasan seminimum RM1,000. Ni kita bertengah bercakap, saya rasa statistik tu sebelum PKP ya. MJ. Betul. Sekarang bila dah PKP, lepas tu pula orang selalu mengatakan bahawasanya mereka takut untuk tunggu bulan Oktober 2020 nanti. Bila dah moratorium dah tak ada dan sebagainya. Apa yang MJ nampak? What will happen kalau kita tak ambil tindakan-tindakan yang bijak? Apa yang akan berlaku? Okey, rules pertama yang MJ selalu educate kepada rakyat Malaysia adalah kawal emosi berbelanja. Dalam 7 rules yang MJ implement, yang pertama MJ meletakkan rules tersebut adalah kawal emosi berbelanja. Tetapi kalau kita tengok statistik orang membeli kerana emosi, 50% membeli barang kehendak. Di mana MJ sangat happy, MJ duduk di dalam circle orang-orang yang berniaga dan perniagaan di waktu PKP meletus-letus diorang punya perniagaan. Dan dalam perniagaan tersebut adalah barang-barang kehendak, bukan barang keperluan. So di mana dekat sini rakyat Malaysia kalah dengan emosi berbelanja. That's why salah satu cara untuk kita avoid daripada kita berbelanja, that's why kita tak boleh nampak. Macam MJ tak nak nampak Shopee, tak nak nampak Lazada. So jadinya kita boleh kontrol emosi berbelanja di situ. So rules number 1, kawal emosi berbelanja. Itu yang rakyat Malaysia kena usahakan. Yes, betul. Untuk kontrol diri sendiri. Betul. Dan MJ juga tak pergi sangat setahun nak pergi shopping mall tu boleh dikira. Wow, dahsyat MJ tak pergi shopping mall. Anak-anak memang kalau dapat pergi shopping mall sangat-sangat excited. Dapat makan kat luar sangat-sangat excited. Sebab kami memang hidup di dalam rumah, masak, jarang sangat makan di luar. Ini pun waktu PKP, PKP order makanan tak sampai 3 kali. Order makanan secara online tak sampai 3 kali. Tu Eldim yang order. Sebab semalam order Nandos, itulah sebab semalam MJ bersihkan rumah. MJ cakap, mama tak larat lah nak masak, kita order online. Itu pun pakai voucher. Voucher tu pun free. Okey, menarik. Ramai orang cakap orang-orang kaya ni akan beli benda-benda yang mahal-mahal, akan pergi shopping selalu, akan ni dan sebagainya. Saya pernah juga terbaca bahawasanya orang-orang kaya ni sebenarnya time ada sales tu lah dia orang akan betul-betul beli. Time ada diskaun lah dia orang akan betul-betul dapat, dan dia orang tak adalah membelanja membuta tuli. Kan MJ? Coach Bad, MJ selalu buat live, ada yang kadang-kadang tanya cantiknya tudung MJ pakai. Kebetulan masa tu MJ pakai tudung tu beli kat pasar malam RM10.
So Okay. dia tanya MJ beli dekat mana tudung MJ tu cantik. So MJ bagi tahu, bukan masalah Jalan Tan. MJ bagi tahu tudung ni harga RM10. MJ beli di Jalan Tunku Abdul Rahman. Kan? Takkan nak menipu pula tudung RM10 nak cakap RM100. Tu nak bagi tahu. Asalkan kemas, bersih, cantik, insya-Allah. Okey je. Betul. Sebab duit kita tu kita boleh allocationkan kepada 3 perkara yang kita boleh tinggalkan. Terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Sedekah amal jariah, doa anak yang soleh dan ilmu yang dimanfaatkan. So MJ prioritikan tu. Maksudnya apabila kita nak berbelanja, kita tengok kita keluar duit ni, apa kita dapat? Ada kaitan tak dengan 3 perkara tersebut? Sebab finally hidup kita ni mati. Pengakhiran kita adalah kematian. So jadinya kita kena pandang 3 perkara tu supaya menjadi motivasi kepada kita untuk pengurusan kewangan kita, untuk duit-duit yang kita generate dengan izin Allah tu untuk dimanfaatkan ke 3 perkara tersebut. Masya Allah, kita bukannya tak pernah dengar hadis tu, kita dah selalu sangat dengar. Cuma hari ni MJ bawa daripada satu sudut, iaitu bila nak berbelanja, cuba kaitkan dengan 3 tu. Masya Allah, yang ni saja dah menarik dah. Saya tak pergi soalan yang sebenarnya. Okey, yang ni soalan yang sebenarnya. Yang tanya soalan saya minta tolong tunggu sekejap. Okey, this is the main question. Okey, macam mana MJ mendidik anak untuk memahami tentang hal ataupun dunia keuangan ini dengan umur mereka yang masih lagi muda. Eldin, Eldina, Kasih ni ini semua adalah student impact ni. Jadi kita nak dengar macam mana mak dia mengajar ataupun mendidik anak dia dalam hal ni. Silakan. Okay, so kalau topik Coach Bud ni celik wang, celik hati, mungkin MJ lepas ni kita tukar celik hati baru celik wang. Kan sebenarnya nak didik hati ni yang sangat-sangat dia punya challenging. So apa yang MJ designkan, apa yang MJ bentuk dalam pengurusan keluarga adalah MJ pastikan anak-anak dihantar ke sekolah yang foundation dia adalah agama. Kalau ikutkan MJ ni duduk di Cyberjaya, tetapi kenapa anak MJ bersekolah di Kajang? Sebab MJ ada usahakan untuk menghantar di Kajang walaupun jauh, tapi sekolah tu adalah sekolah yang daripada pagi sampai petang. Kekhawatiran MJ adalah terlepas solat zuhur dan asar. Sebab kebanyakannya yang bila sekolah transit. Sebab MJ duduk di Cyberjaya, rumah MJ sebelah je sekolah Cyberjaya ni, tetapi MJ tak hantar di sekolah Cyberjaya. Sebabnya kalau nak sekolah agama kena pergi ke Puchong. So jadinya MJ khawatir bila transaksi kehidupan kita bersama anak-anak di waktu kerja, kita bekerja tapi dia bersekolah, masa dia banyak habis di sekolah. So apa yang MJ usahakan dengan suami MJ, biarlah jauh sedikit, kita pastikan solat zuhur, solat asar diorang settle. Apabila maghrib kita dah ada di rumah untuk pastikan dia solat maghrib dan solat isyak dan subuh kan. Sebab ini adalah foundation anak-anak kita yang kita takut kita overlook dari segi celik hati ni. So alhamdulillah apabila anak kita dihantar ke sekolah agama, mungkin ada orang yang berpendapat untuk sekolah yang lebih kepada international dari segi English ke apa. Tetapi untuk MJ sendiri, MJ perhatikan pengakhiran hidup kita adalah mati dan kita nak mati sebagai apa. Itu yang MJ perhatikan pada MJ. Asas agama sangat-sangat penting untuk kita didik hati diorang ni. Okay, tu yang pertama. Langkah pertama adalah langkah hantar ke sekolah yang ada foundation agama lah. So anak MJ sekolah di Semi Abim dan Seri Abim. Eldin sekarang ni di Semi Abim. Eldina di SBI, Sekolah Bina Insan, Tafiz. Dan yang kecil sekali tu Aberdeen. Sekolah di Aberdeen, Kasih. Kasih di Aberdeen. Tu semua foundation agama lah, insyaAllah. Sebab kita khawatir kita sebagai ibu bapa tak mampu sebab masa kita tak banyak dengan anak-anak kita. Yang dia banyak spend masa adalah di sekolah. So yang seterusnya apa yang MJ didik, MJ jadikan guideline adalah sunnah harian Rasulullah. Sunnah harian Rasulullah yang pertama adalah beristighfar. Ajar diorang memang berzikir, beristighfar, selawat ke atas Nabi. Ini celik hati ni Abang Bad. Coach Bad, kita belum bercakap tentang celik wang, kita nak bagi celik hati dulu. So saya dah tukar dah tajuk. Okey. Celik wang. Dah tukar dah kan? Kita nampak kita nak programmingkan dulu untuk celik hati, baru kita boleh celik wang. Automatik boleh celik wang selepas tu apabila hati diorang ni celik, insya-Allah. Okey. So yang seterusnya adalah sunnah harian Rasulullah, beristighfar, selawat ke atas Nabi. Rasulullah tak berselawat lah, tetapi Allah dan malaikat berselawat ke atas Rasulullah. So jadinya bila kita tengok sunnah harian Rasulullah tu taklah Rasulullah berselawat ke atas diri dia sendiri, tetapi Allah dan malaikat berselawat ke atas Rasulullah.
Rasulullah. So MJ selalu remind kepada diorang bagaimana nak istiqomah dalam ibadah. Kita selalu kena ingat Allah, Allah bersama kita, Rasul bersama kita. So kena beristighfar, berselawat. Yang kedua adalah berwuduk. Kena jaga, sebab Rasulullah ni sunnah harian dia jaga wuduk dia. Kalau batal dia ambil wuduk lagi. Okay, sebab tu MJ didik kasih untuk buat ada satu buku yang MJ beli, dah lama berbelas tahun MJ beli tentang kehidupan Rasulullah. So jadinya why not MJ didik anak MJ untuk memberi manfaat juga, sebab orang rakyat Malaysia belum lagi suka membaca. InsyaAllah satu hari nanti MJ doakan rakyat Malaysia suka membaca. Tetapi kalau kita buat video, rakyat Malaysia suka tengok video. So apa yang MJ buat, MJ usahakan kepada Kasih untuk dia memberi manfaat. Buku Sunnah Harian Rasulullah tu diterjemahkan dalam bentuk video yang dikongsikan tips-tips tu yang dibuat oleh Kasih. Dalam masa yang sama sebenarnya MJ nak dia ingat. Dia ingat tentang Sunnah Harian Rasulullah tu. Bila dia buat video tu, dia ingat. Apa manfaat istighfar, apa manfaat jaga wuduk dan sebagainya. Tu yang pertama tadi, istighfar dengan selawat ke atas Nabi. Ni walaupun kita jangan macam rasa macam anak kita ni kecil, dia bukan faham sangat. This is the time to install, sebab diorang punya otak ni sangat-sangat senang capture. Betul. Apa yang kita ajar sangat senang capture. Apabila diorang di Semi Abim, Dina di SBI, bila MJ tengok diorang menghafal Al-Quran tu sangat-sangat rasa macam Masya Allah, sejuk kan. Sejuk hati. Kita ni yang dah tua ni nak menghafal bukan mudah kan. Ayat kadang-kadang ayat pendek pun bukan mudah. So jadinya transaksi kehidupan kita sebagai parent dengan teknologi sekarang, why not kita installkan dalam bentuk yang teknologi, tapi dalam masa yang sama dia boleh capture. So istighfar, selawat tadi. Yang kedua adalah wuduk. Yang ketiga adalah solat jemaah, sebab Rasulullah suka solat jemaah. Jadinya kita usahakanlah dengan satu family usahakan untuk solat jemaah. Solat tahajud agak challenging. Kadang-kadang Kasih dia memang tidur atas sejadah lah. Abang dan kakak tu okey lagi. Kasih kadang-kadang waktu subuh pun tadi MJ tengok dia punya telekung pun dekat lantai surau. Sebab apa? Solat pun tutup mata. Tak apa. Yes. Tak apa. Tak apa. Walaupun dia tutup mata, kita buat je. Sebab installation. Kita nak bercakap tentang mind programming, nak programkan environment dalam kehidupan keluarga kita yang diterapkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah ni. Okay? Dan yang seterusnya duha, alhamdulillah di Semi Abim, di Semi Abim, Aberdeen, di SBI, solat duha ni dijadikan culture. Sebab kenapa kita tak biasa solat duha? Sebab kita tak diajar untuk biasa solat duha. Sebab benda yang tak diajar ni kita kena mulakan dengan terpaksa. Kita paksa anak kita ni pergi sekolah agama. So dalam sekolah agama tu dipaksa untuk solat duha. Kan? Jadinya diorang dah hafal dah. Diorang dah tahu aktiviti diorang, kena solat duha. Lepas tu solat duha ni seterusnya adalah sedekah. 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 So apa yang dia buat dengan bab sedekah ni ada kaitan dengan konsep pocket money. Pocket money yang MJ implement kepada anak-anak MJ adalah macam mana nak mendidik dari segi programming untuk celik wang pula. Tetapi MJ masukkan elemen sedekah di situ, iaitu kalau sekiranya diorang pergi bawa duit sekolah, diorang bersedekah, balik MJ akan gandakan 2 kali ganda. Kalau dia pada ketika apa yang MJ buat Coach Bat, MJ boleh masukkanlah elemen ni sebab topik ni ada kaitan. Sekolah anak MJ adalah sekolah private dan memang tak perlu beli makanan pun sebenarnya, sebab sekolah ni memang ada provide makanan pagi, tengah hari dan petang. So tetapi apa yang MJ laksanakan adalah transaksi yang berulang supaya menjadi mind programming untuk celik kewangan. MJ tetap juga bagi pocket money setiap hari RM5. Tapi konsep dia kena simpan dulu baru belanja. Simpan baru belanja. Simpan baru belanja. So setiap orang mesti memang diwajibkan ada tabung sebelum pergi sekolah. RM2 wajib simpan. Sebab installation untuk minda diorang. Mama kata kalau sebelum keluar rumah kena simpan dulu baru belanja. Ini yang merosakkan sebenarnya di masyarakat kita, di mana belanja dulu, kalau ada baru simpan. Kan? Pengakhirannya memang tak ada lah.
Yes. Sebab dah habis belanja kan. So jadinya mind programming dia kena simpan dulu baru belanja. Dan Menarik. bagaimana mengawal emosi ketika berbelanja pula. Sebab diorang tak perlu belanja pun sebab sekolah provide food. Yes. Kan? Apa yang MJ buat, macam mana nak kontrol emosi dia, sekiranya bawa balik RM2, belanja RM1, maka MJ akan gandakan satu kali ganda iaitu RM2 lagi. So hari tu dia akan simpan RM6. Masya Macam Allah. bawa duit sekolah RM5 ni. Kan simpan RM2, belanja mungkin RM1, bawa balik RM2, MJ akan gandakan lagi RM2. So sehari dia boleh simpan RM6. Kalau MJ anak 3 orang, sehari parent boleh menyimpan indirect way, boleh menyimpan RM18. So you guys just imagine apa berlaku kat rakyat Malaysia, RM1,000 pun tak ada, sedangkan duit poket anak kita boleh manage untuk bukan duit tu duit kita, tetapi indirect way, duit yang kita cipta. Duit yang kita generate, kita jemput rezeki ni, kita urus kewangan dengan baik, kita buat mind programming, mind installation kepada diri anak kita, diri kita. Indirect way diri kita pun kita perbaiki dari segi pengurusan kewangan sebab kita nasihatkan anak kita, malulah dengan Allah. Hanya orang lain tak tahu, yang tahu Allah je. Kita duk cakap dekat anak tapi sendiri tak buat. So jadinya dekat situ kena buatlah. So sedekah antara amalan sunnah harian Rasulullah, bukan sunnah Rasulullah je, sunnah harian. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Okay. So alhamdulillah Eldina waktu Ramadan dapat hafaz lebih kurang 20 muka surat. Eldin khatam Al-Quran lah. Waktu ni Eldin dengan Kasih khatam. Kasih daripada awal hari tu dia memang tinggal sikit untuk dihabiskan waktu Ramadan. Kasih dengan Eldin khatam Al-Quran alhamdulillah di waktu Ramadan. So ini adalah sunnah harian Rasulullah di mana Al-Quran memang tak boleh tinggal. Itulah rujukan kita, rujukan keluarga kita. So amalan yang kami selalu lakukan selepas solat berjemaah, setiap orang wajib 1 page minimum untuk betulkan bacaan dan sebagainya. Itu 7 sunnah harian Rasulullah yang MJ cuba terapkan. Dan MJ nak bercakap tadi berbalik kepada kenapa kita kena daripada awal didik anak kita. Tadi Coach Bad ada cakap mak kita kata belajar pandai-pandai kan. So mak kita ni dapat daripada pesanan daripada siapa? Of course tok nenek kita. Siapa yang tok nenek mesti pesan suruh belajar pandai-pandai. Mak pula pesan dekat kita belajar pandai-pandai. Kita pesan dekat anak kita belajar pandai-pandai. Betul Coach Bat cakap tadi. Ilmu tu tak habis. Belajar pandai-pandai, suruh cari income banyak-banyak. Sebenarnya tak suruh cari income banyak-banyak. Pesanan dia adalah kerja gaji tetap. Gaji yang dapat tetap ni. Mind programming kita tak diajar berniaga sebenarnya. Berbanding dengan kaum Cina, mind programming diorang berniaga berbanding dengan kaum Melayu. So jadinya kita lah yang kena sama-sama orang kata perjuangkan sunnah Rasulullah iaitu berniaga. Rasulullah seorang usahawan. So jadinya dekat anak kita kena terapkan menjadi seorang usahawan. Kenapa? Kena jelas kenapa kena jadi usahawan. Mungkin MJ akan teruskan nanti daripada soalan-soalan seterusnya kalau nak bercakap tentang perniagaan kepada anak-anak ni lah. Right? So MJ dah kata pasal mind programming ni tadi. Bermaksud sekarang ni programming kita kepada anak-anak kita adalah dari segi 2 perkara yang terbesar. 2 perkara yang MJ programkan dalam kepala anak MJ. Yang pertama adalah perniagaan, yang kedua adalah pengurusan kewangan. Pengurusan perniagaan dengan pengurusan kewangan. Sebab ini adalah transaksi muamalah kita. Yang perlu diterapkan kepada anak kita seawal-awal yang mungkin. MJ dah ajar anak MJ berniaga dari usia 5 tahun. 5 tahun. Satu perkara je, masa awal tu tak untung tak apa. Perkara pertama adalah buang rasa malu berniaga. Itu je MJ minta. MJ nak terapkan supaya dia buang rasa malu. Tapi lama kelamaan, pandai kira untung. Kan? Yang kelakar Coach Bat, Eldina, dia pernah berniaga satu barang, kita panggil slime.
Dia Okay. raja sangat. So bagus juga bila budak ni buat slime ni, dia punya sensory ni aktif kan. Kalau zaman Yeah. kita dulu main tanah kan. Sekarang Betul. dah tak zaman main tanah kan. Dia orang Ha. main slime tu. Okay, so Eldina ni dia pernah jual slime. Dia promote dekat online. Lepas tu dia kata, mama ada orang nak beli kakak punya slime. Okay, berapa kakak jual? Kakak jual RM5. So macam mana nak hantar dekat dia ni mama? Mama kena post lah. So kakak jual RM5, mama post RM7. So mana untungnya tak tahu. Kos untuk post saja RM7. Dia punya slime tu RM5. Tak apa kakak. So ni mama ajar macam mana buat cashbook. Aliran tunai. So MJ suruhlah keluarkan dia punya kos-kos yang terlibat, berapa dia punya jualan, berapa dia punya keuntungan. Daripada situ dia belajar dan dia start kreatif. Dan tahun lepas birthday dia bulan 1, MJ tanya, anak MJ selalu akan tanya nak hadiah apa. Sebab setahun sekali je dia orang akan dapat hadiah daripada MJ. So Eldina cakap, Eldina nak duit RM500. MJ terkejut, buat apa duit RM500? Nak buat modal nanti dia pulang balik RM500 tu. Sebab dia nak beli squishy. Dia beli dekat GM, MJ teman dia beli secara borong RM500 dan dia jual balik dan dia buka kabut masa tu. Dekat Kelang ada kabut sale, dia pinjam kereta aunty dia, ajak uncle dia buat buka kabut sale jual squishy tu. So dia dapatlah keuntungan di situ. Dia jadi excited sebab dia berniaga, dia nampak untung di situ. Alhamdulillah. Yes. Alright. So tu mind programming lah topik dia. Kalau soalan daripada Coach Bat tadi macam mana MJ installkan dalam anak MJ, cara dia begitu iaitu sunnah harian Rasulullah dan MJ programkan tentang sunnah Rasulullah berniaga dan pengurusan kewangan di situ. Right? Okay. So Masya Allah, menarik. Saya sebenarnya tak expect tau MJ jawapan-jawapan yang macam ni tau. Okay. Saya ingat MJ akan cakap, okay, first kali kita buka akaun CDS untuk anak. Contoh. Okay. Saya dah tengok benda-benda teknikal macam tu. Tapi rupa-rupanya kenalah. Memang eloklah orang yang kita panggil pada hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Puan Izzah Yusof merupakan seorang yang bukan setakat boleh mencelikkan kita tentang kewangan, tetapi nak mengajak kita untuk celikkan semula hati kita. The moment mak ayah hatinya sudah dikembalikan kepada Allah dan dia akan memudahkan untuk bawa the whole family, seluruh keluarga ini untuk balik kepada Allah. Dan insya-Allah lepas tu dia akan jadi lagi mudah. Tapi kita kena ingat bahawasanya itu saja tak cukup dan apa yang kita kena buat adalah macam tadi yang MJ sharekan, kita bagi mind programming untuk mereka ni, kita fahamkan mereka. Tak cukup dengan kita bagi teori, kita bagi exposure yang sebenar. Bagi anak meniaga, rugi tak apa dulu, mula-mula nak bagi dia faham, dan after that insya-Allah dia akan menjadi sangat-sangat bagus. Alright. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang untuk tanya soalan ni. Okey, masa berjalan macam lebih laju daripada biasa. Jadi kita bersama dengan MJ Puan Izzah Yusof, jadi anda boleh tanyakan soalan dan lepas ni nanti kita ada hadiah untuk anda semua dan jangan pergi mana-mana. Alright, saya tengok sini ramai yang menonton tapi macam tak berapa nak meriah dia punya like, jadi tolong like, jangan kedekut sangat. Alright, ini bulan-bulan hari ini saya minta semua orang like, okay, dan share dengan group ataupun di wall anda semua. Coach Bat, perkara paling mudah kadang-kadang yang kita tak perasan Allah bagi peluang kepada kita adalah be a giver, menjadi pemberi. Semudah untuk share this video, untuk like this video, itu pun dah dapat pahala sebab ini adalah majlis ilmu. Ada doa-doa malaikat kepada kita. Orang yang tekan like semudah menggunakan jari untuk buat pahala. Kalau itu pun susah, tak tahu nak cakap. So sangat-sangat rugi tak grab opportunity tu kan. Sangat-sangat kan. Okay, kita nak tengok soalan daripada admin Akademi Impact. Alright. Kalau parents ada income stabil, insya-Allah kita boleh didik anak-anak tentang kewangan. Sebab kita ada macam tadilah, kita kena ada modal macam MJ dan suami kena ada RM18 sehari untuk bagi anak-anak dapat untuk bersedekah dan sebagainya. Tapi macam mana pula kalau dengan anak-anak daripada broken family ataupun kalau tak broken pun katakanlah mak ayah yang kurang mampu, apa lagi yang kita boleh bantu untuk memandaikan anak-anak ni tentang dunia kewangan, MJ? Dari segi amount tu Coach Bat, bukan semestinya amount tu besar.
Cara Ya. kita nak mendidik tentang konsep dan formula dan strategi ni tak semestinya amount tu besar. So MJ nak bercakap tentang isu broken family kan. Memang kalau nak MJ ni bukanlah datang daripada broken family, tetapi dengan isu pengurusan kewangan daripada zaman-zaman dulu yang tak dididik kita, tak diprogramkan, akhirnya berlaku broken family, perceraian, semua asbabnya daripada ekonomi. Ya, So jadinya di sini berbalik kepada MJ kata 4 perkara tadi, iaitu zakat, sedekah, allowance ibu bapa dan nafkah di situ, di mana sebenarnya sebagai parent kita diagnose diri kita dulu. Yes. Memang jauh kita rasa macam mana aku nak didik anak-anak. Sedangkan diri aku ni dari segi kewangan tak bagus. So MJ nak bercakap tentang apa isu berlakunya broken family. Sebenarnya rasio yang tertinggi adalah dari segi pengurusan kewangan dan dari segi agama, asas agama yang kita perlu perbaiki. InsyaAllah, sebab bila kita bercakap duit ni adalah salah satu jenis rezeki. Rezeki ni banyak. Rezeki ilmu, rezeki sahabat, kan? Rezeki apa lagi? Kesihatan. Duit adalah satu elemen rezeki. So jadinya siapa yang memberi rezeki itu adalah Ar-Razak. Pemberi rezeki ni adalah Allah yang Razak. So jadinya sekarang ni diagnose diri kita dari segi foundation agama kita. Bagaimana kita punya networking dengan Allah, bagaimana kita punya relationship dengan Allah. Sebab nak relationship dengan Allah tak perlu duit. Ya. Nak bina relation kita, nak networking dengan Allah tak perlu duit. So bila bercakap tentang topik broken family tu, kita diagnose balik, refleksi diri kita balik. Jangan highlightkan kepada saya tak ada duit, itu masalah. Now don't focus kepada masalah, kita fokus kepada solusi. Berbalik kepada celik hati parents dulu. Yes. Celik hati parents insya-Allah akan celik hati anak kita. Sebab Allah katakan kalau kita datang dengan dekat dia secara berjalan, dia akan datang dekat kita secara berlari. Kalau kita berada dalam broken family, tolong refleksi diri, bina networking dengan Allah, insya-Allah. Dengan cakap MJ, dan amount tak semestinya besar. Dan sama-sama dengan anak-anak bina perniagaan. Sebab rezeki ni amat luas. Nak bercakap tentang berniaga. Kalau orang kata fokus kepada masalah. MJ, waktu PKP, economic crisis, mana ada orang nak beli? Sebab kita fokus kepada masalah. Kalau sekiranya kita percaya Allah yang Razak ni, rezeki ni amat luas, berniagalah apa-apa atas usaha, manjada wajada. Kau buat, kau dapat. Dan time-time PKP ni lah sebenarnya yang kita kena sedekah kan, walaupun kita tak ada duit sangat, tapi bila kita bersedekah, Allah dah bagi nampak formulanya. Allah dah kata takkan miskin kita apabila kita bersedekah, dan bila kita buat kebaikan kepada orang, sebenarnya akhirnya dia akan balik kebaikan tu kepada diri kita sendiri. Sebenarnya sedekah amal jariah, kalau kita perhatikan, sedekah amal jariah bukan untuk siapa, sebenarnya untuk diri kita semula. Betul. Doa anak yang soleh, menjadi anak yang soleh ni. Anak yang soleh ni bukan setakat doa, bukan doa sekadar kita doa. Kita kena jadi anak yang soleh dari segi kita perhatikan keluarga kita ni senang ataupun tidak. Kita bantu kita punya adik-beradik, kita bantu kita punya saudara mara. Itu skop soleh ni. Bila kita cakap tentang anak yang soleh, hamba yang soleh ni, rukun iman dengan rukun Islam dia kena kuat. Kena lengkapkan. Betul? So nak menjadi soleh ni kena lengkap rukun iman, rukun Islam. Perhatikan apa konten rukun Islam, rukun iman. Kalau lengkap rukun Islam, rukun iman, insya-Allah kita dalam perjalanan hamba yang soleh, insya-Allah. Betul. Ni kita tengok perkongsian MJ daripada Nur Syairi Salim. Saya motivate anak-anak saya menyimpan, contoh di SSPM, dengan cara setiap RM50 yang disimpan, saya akan tambah RM10. Okey. Alhamdulillah, metod agak berkesan. Sesama adik-beradik akan berlumba-lumba untuk capai simpanan yang paling tinggi. Menarik. Alright. Okay, apa komen indirect way, SSPN dari segi pengurusan cukai untuk individu ada 8,000 untuk pelepasan cukai setiap tahun. So sangat-sangat bagus. Maksudnya anak menyimpan, ibu bapa dapat pelepasan cukai di situ. Kan? So MJ pun memang ada buat competition. By quarterly kita akan review. Untuk anak-anak punya duit, 3 orang ni berlumba, yang selalu kalah adalah Kasih lah yang paling kecil. Sebab gagal kawal emosi. Gagal kawal emosi. Kalau diorang pergi shopping mall dengan MJ pun, bila masuk barang keperluan memang MJ bayar. Tetapi kalau barang kehendak sesekali diorang nak, hanya satu MJ akan bayar.
Kalau sekiranya Kasih nak beli gula-gula dengan nak beli coklat. So dia dah pegang dua ni, mama. One only. Kalau let's say dia nak beli yang lagi satu, guna duit sendiri. Biasanya abang kakak takkan beli, tapi Kasih dia gagal kawal emosi, dia akan beli, dan pada quarterly review dia paling kalah. Quarterly review duit dia paling sikit, dia akan rasa sakit hati lah. Lepas tu dia akan rasa macam nak berniaga apa ni. Hari tu dia berniaga pen. Actually dia berniaga pen, kelakar jugalah. MJ beli rumah lelong, dalam rumah lelong tu banyak sangat barang-barang stationery. Banyak sangat pen. Pen tu tiba-tiba dia jual dekat Abim. Kakak masa tu ada dekat Abim lagi, balik kakak mengadu. Mama, adik jual pen tu harga RM2 tau kat kedai, tapi adik jual RM1. Rugi mama, adik jual RM1. Adik pula jawab, pen tu kan adik dapat free. Adik tak ada modal pun. So adik tak ada modal pun, adik untung RM1. Lepas tu kakak, betul juga kan, menyesal kakak tak jual. So dia start kreatif sebab memikirkan how to increase dia punya saving. So MJ akan tunjuk dekat diorang setiap tahun apabila deklarasi haji, sebab tabung haji, duit diorang, akaun diorang adalah di tabung haji. So bila setiap kali deklarasi dividen, MJ akan tunjuk ini adalah free money. Kalau sekiranya macam abang, dia kata, abang, mama, abang susah lah nak buat kerja, nak buat homework kalau tak ada laptop. MJ cakap tak apa, nanti dapat dividen, dapat duit free, kita beli laptop. So bila MJ tunjuk dividen, hari tu dapatlah dalam 800 lebih. MJ kata, abang, nak tak duit dividen ni nak beli laptop? Tapi dekat office mama ada laptop yang second hand, yang staff tak pakai. Abang nak tak? Nak beli ke ataupun nak pakai yang second hand? Tak apalah, mama pakai second hand je. Sebab apa? Masing-masing dah start kedekut, duit tak nak kurang. Sebab ada competition. Menariklah idea competition ni. Tuan-tuan dan perempuan yang tengah menonton, mungkin ni adalah benda-benda yang kita dah boleh buat dah. Senang je, kita nak terus buat je. So kita just announce, panggil semua anak-anak, ramai semua berkumpul. Alright, macam ramai je. Dan lepas tu announce kan, kita ada competition. Macam mana rule dia? Mungkin MJ boleh share sikit. Competition ni. Rules dia siapa paling banyak je lah. So diorang akan tengok dia punya amount duit. So bila dia tengok amount dia, siapa yang paling banyak tu, MJ tak bagi hadiah pun, tetapi happy. Happy sebab the competition dia yang win, macam tu kan. So kenapa buat quarterly once tu, dia lebih logik lah. Kalau setiap bulan dia agak kurang logik lah. So 4 kali je setahun untuk duduk sama-sama kira tabung. MJ pernah buat posting bagaimana kita orang buat sesi review tu, masing-masing keluar, masing-masing akan nampak duit shilling, start nak ambil lah. Ambil, pull dekat dalam ni. Memang MJ pesan kalau jumpa duit shilling je, ambil, letak dekat tabung masing-masing. Kadang-kadang kan papa dia dekat poket dia, kadang-kadang ada duit ke kan. So memang kita dah bagi tahu, bukan diorang ni mencuri, memang bagi tahu. Siapa yang bijak, dia akan grab the opportunity lah untuk dapat nampak duit shilling je, simpan dekat dalam tabung dia. So MJ akan tukarkan dalam amount yang besar dekat bank lah. Sebab duit shilling kadang-kadang orang tak hargai kan. So jadinya bagaimana kita nak nampak supaya dihargai duit shilling tersebut, kita tukarkan dalam amount yang besar dengan bank. Saya ada satu benda yang saya tertarik tadi, iaitu tentang MJ bawa pergi shopping kompleks, and then bila dia orang nak beli, MJ cuma beli satu, yang lain guna duit sendiri dan sebagainya. Ini sebenarnya dia breakthrough mind orang yang duk rasa macam orang kaya ni pergi mana, anak tunjuk apa semua akan beli dan sebagainya. Kan nak bersin pun ambil duit RM10 tolak ingus dan sebagainya, contoh. Alright. So soalan saya adalah macam mana kita nak bagi anak berdisiplin supaya dia tak tiba-tiba meronta-ronta, menangis, nak juga benda ni dan sebagainya. How MJ mendisiplinkan anak supaya dia orang faham this is the rule, adakah kerana MJ terlalu garang ataupun ada apa yang dididik anak tersebut untuk mereka faham bahawa berbalik dengan exposure. Exposure. MJ buat kenyataan tadi, MJ orang yang sangat jarang pergi shopping mall. Jarang bawa anak pergi shopping mall. So kita yang decide sebenarnya. Kalau kita jarang bawa pergi, bila dia pergi tu transaksi tu tak banyak pun. Dan anak pula sekiranya dia meronta-ronta, sebenarnya anak ni merajuk kejap je, lepas tu dia dah lupa dah. Macam mana apa hubungan anak dengan mak ayah ni, dia bila dia waktu kecil dia cepat lupa je pun. Dia cepat lupa kan, bila dia mengamuk-ngamuk tu memang kita tapi jaranglah, alhamdulillah. That's why kena celik hati dulu tu. Baru celik wang. Kan insyaAllah anak MJ orang kata tak adalah susah sangat nak handle, alhamdulillah. Alhamdulillah behave je.
Coach Bat Hmm. pun kenal anak-anak MJ kan. Yes, betul. Okey, Kan? MJ ni ada daripada Puan Tahajijah. Puan dengan izinnya saya baru dapat ilmu celik hati, celik wang pada waktu ni. Sekarang anak sudah dewasa, macam mana formula yang MJ cadangkan pada saya untuk menjadi anak saya supaya menjadi anak yang berminat dengan perniagaan serta tidak lupa bahawa rezeki yang kita dapat adalah darinya yang Maha Pemberi rezeki. Mohon bantu saya didahului dengan ucapan terima kasih. Alright. So macam mana formula cadangkan mereka untuk menjadi anak saya supaya menjadi anak yang berminat dengan perniagaan? Itu soalannya. Alright. Macam mana Okay. anak interested dengan bisnes? Silakan. Okay. So dia siapa kita sekarang adalah siapa kawan kita 5 tahun dulu. Okay. Siapa kita nak anak kita 5 tahun akan datang, dia kena cari circle pada waktu sekarang. So untuk kita sebagai parent bila anak kita dah besar ni, untuk kita didik anak kita yang dah besar ni bukan mudah. Dia biasanya kena datang daripada third party. So sekarang kan dah zaman-zaman orang menyebarkan ilmu secara berjemaah kan. Jadinya MJ galakkan untuk start ambil phone dia, like MJ punya page, MJ punya Instagram. So jadinya di situ bila MJ ada live video, bagi dia exposure untuk dengar. Keep on dengar, insyaAllah lama-lama dia akan datang minat tu. Sebab nak bercakap tentang sedekah dan amal jariah ni Coach Bat, kalau kita tak berniaga, bukan kata orang bekerja tak boleh nak bersedekah, boleh. Cuma kita nak sekali kehidupan kita, sebab hidup ni hanya sekali. Kalau Betul. sunnah Rasulullah berniaga tu kita tak buat sekarang, bila kita nak buat? Berniaga ni sangat-sangat banyak dia punya implication yang positif yang boleh kita develop diri kita, kehidupan kita, dan kita boleh memberi dengan lebih baik. Memberi dengan lebih baik, bersedekah dengan lebih baik dengan perniagaan. Tetapi dengan syarat lah kena tahu ilmu pengurusan kewangan yang betul. Kalau tak tahu duit tu mana hilang. Ramai je boleh berniaga, tetapi duit tu habis ke mana tak tahu. Tiba-tiba terputus segala amalan, yang tinggal 3 tu tak ada pun. So dikuatiri begitu. Betul. Banyak sangat. Saya selalunya kalau dalam Impact Chit Chat ni saya akan catat tau point. Kali ni saya macam tak payah catat banyak sangat kan. Dan bila banyak sangat ni, saya harap anda yang tonton, baru je tonton ni, make sure tengok balik recorded version daripada mula lagi. Kita start 2 minit pertama, MJ dah bagi 4 benda yang parents kena jaga. Saya tak nak ulang sebab saya nak tuan-tuan dan puan tengok balik. Dan ini sangat-sangat membantu. Kemudian macam mana pula kita nak celikkan hati dulu. Ini first time Impact Chit Chat kita ubah topik dalam keadaan kita tengah berdiskusi so kita ubah celik hati dulu and then baru celik wang supaya kita faham. Untuk bagi anak kita faham tentang wang, first kali bagi hati dia dulu. Kenal siapa pencipta, siapa yang maha kaya, yang maha memberikan kekayaan, yang memberikan rezeki itu. Okay, baiklah, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan ramai yang sedang menonton ni nak belajar lagi dan lagi, cuma kita masa tak banyak. Jadi saya mencadangkan kepada anda semua, dengan ceritanya MJ kata nak buat free online seminar kan. Saya main ambil je benda ni kan. Okay, so MJ boleh cerita sikit, silakan. Okay. Free online seminar ni MJ hope sangat-sangat MJ cuma ambil 500 registration. Okay, 500 registration pada 6 hari bulan. MJ pun rasa macam tak lengkap perkongsian kita hari ni Coach Bat. MJ rasa macam banyak sebenarnya MJ nak sharekan kepada audience, tetapi masa sangat-sangat suntuk kan. So tolong pergi ke page MJ Iza Yusof, Iza IEZA space YUSOF. So you all boleh follow kelas-kelas yang MJ adakan dan grab opportunity, sebab MJ nak memberi peluang dan ruang kepada masyarakat Malaysia untuk dapat pendedahan ilmu pengurusan kewangan di waktu PKP ni, dan tak perlu pun membayar. Ini adalah salah satu usaha MJ untuk berkongsi secara percuma. So grab this opportunity, tolong sampaikan kepada kawan-kawan, saudara mara dan sebagainya supaya grab 1 hari kelas secara percuma ni, insyaAllah. Yes. Kita risau tau bila kita buat free ni kan, kerana MJ dia punya cabarannya adalah ramai orang excited. Last kali time kejadian dia tak ada. Yang tu yang kadang-kadang tu kita rasa macam sangat-sangat galat. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah cara MJ dia boleh je nak charge, boleh je nak charge harga yang mahal-mahal, sebab apa yang anda akan dapat adalah something yang mahal, something yang akan menyebabkan duit anda akan menjadi lebih terjaga dan kemudian dia akan beranak pinak. Okay, tapi saya faham semangat yang MJ ada dengan tim MJ. Kita nak memandaikan umat ini. Jadi jadilah umat yang pandai. Yang nak memandaikan umat ni, alhamdulillah dah. Ni umat ni nak menjadi pandai ni adalah ada
peluang-peluang macam ni, dia bagi free pula tu, just grab this opportunity. Kita ambil peluang ni untuk kita belajar insya-Allah. Alright. So dekat bahagian komen pun kita dah ada dah macam mana nak join, macam mana nak subscribe dan sebagainya. So pastikan anda ikuti, sebab saya setiap kali tengok live MJ mesti ada benda baru saya dapat. Sebab MJ sangat mudah dan sangat suka untuk berkongsi. Jadi pastikan untuk anda ikuti perkembangan dan juga live daripada MJ ni. MJ, hari tu kita ada bincang pasal tabung subuh. Saya rasa MJ terlupa nak sedekah share. subuh. Sedekah subuh. Itu macam mana? So sekarang ni daripada RM2 yang diorang simpan, MJ letak RM1, MJ minta RM1 lagi untuk sedekah subuh. Diorang bertanya juga, Mama kenapa kena buat sedekah subuh ni? So MJ bagi tahu diorang apa yang kita kena lakukan dari segi pembahagian duit kita ni, mesti ada bahagian orang lain untuk kita bersedekah. So sehari RM1, sebulan kita akan sedekah dekat rumah-rumah anak yatim, tahfiz dan sebagainya, supaya diorang tahu duit tu datang daripada diorang, bukan daripada MJ, sebab daripada duit simpanan diorang. Okay, RM1 satu hari je untuk kita didik dia untuk berkongsi rezeki. Sebab di dalam rezeki kita RM5 tu ada rezeki orang lain. So itu pun installation programming tu. Sebab bukan mudah, dan MJ nak pesan kat sini, bukan mudah untuk istiqomah parent untuk mendidik ni. Bukan mudah. MJ pun sangat-sangat bukan mudah keep on remind diri sendiri, dan cara terbaik untuk kita istiqomah adalah kita ajar teknik ni pada orang lain. Bila kita ajar orang lain buat, kita pun terpaksa buat. Sebab Allah dengar. Allah kan Allah Yasami, Allah dengar. Jadinya kita ni, aku suruh orang buat, aku tak buat. Pelik lah. So jadinya kita kena walk the talk. So bagaimana nak push diri kita untuk istiqomah buat kepada anak-anak kita adalah kita sendiri kena ajar orang lain, dan orang lain pun kita pesan dia untuk ajar orang lain. So lama-kelamaan mind programming tu akan ada high impact programming, maka insyaAllah akan ada perubahan dari segi pengurusan kewangan rakyat Malaysia dan anak-anak sekali, insyaAllah. Dia tabung subuh tu dia memang dalam bentuk fizikal lah, memang ada satu tabung yang dihaskan ataupun macam mana? Memang ada lah. Ada satu tabung yang dihaskan, yang different daripada tabung diorang. Yang RM1 dimasukkan dalam tabung diorang. Sebab duit diorang sendiri akan berganda disebabkan diorang biasanya bawa balik duit. Sebab diorang tak berbelanja pun, tak nak belanja apa pun sebenarnya. Yang selalunya kalah kasih lah, sebab dia akan beli air kotak RM1. Hari ini saja 20 kali nama kasih disebut Alright, okay. Segala kasih anak-anak yang kecil ni dia lain macam sikit. Betul. Bercakap pasal kasih, MJ, saya lupa beritahu tadi, sebenarnya Impact sekarang ni kita ada satu program Impact Cyber Da'i. Ini adalah program premium. Nanti saya hantar details dekat MJ. Kita ajar budak-budak ni untuk buat video. Macam mana nak edit video, dan kita nak mereka ni berdakwah menggunakan teknologi. Jadi dia orang guna IG, dia orang guna Facebook mak ayah dia orang, sebab dia orang kan tak ada Facebook untuk orang tua-tua je. Alright? Dan dia orang gunakan YouTube. So kita train mereka selama 6 bulan. Jadi kita ada intake nanti bulan 6 nanti saya bagi tahu during PKP online lah. Yes, online. Kita buat semua sekarang ni online. Kita ada webinar online pun ada juga. So yang webinar online ni saya letakkan untuk tuan-tuan perempuan yang berminat nak hantar anak-anak untuk menyertai webinar Impact. Yang ni MJ pun tahulah, kita dekat Impact kita learn, kita enjoy, kita seronok, dan masa sama kita belajar. So dalam webinar Impact dia lebih kepada nak bagi anak-anak ni kesedaran apa nak buat time PKP supaya 2020 ni tak burn. Sekarang ni bagi dia orang dah burn dah. Yang macam Eldin ambil BT3, tak ada BT3, yay. Alright, anak saya ambil UPSR, tak ada UPSR, yay. Dia tak tahu dalam resume dia nanti tak ada UPSR punya result. Okay. Betul. So sekarang ni kita nak diorang do something yang betul-betul power, yang betul-betul hebat, supaya mereka menjadi anak yang semakin berkembang potensinya. Jadi boleh klik di bahagian komen tu. Dan MJ, macam saya dah janjikan tadi, alright, kita nak bagi hadiah kepada semua. Tadi MJ dah bagi free online seminar. So jangan lepaskan peluang ni. So Impact pun tak nak kalah dengan MJ, Impact pun tak nak kalah dengan Oprah Winfrey. Alright, dia bagi hadiah kat semua orang, kami pun nak bagi
bagi hadiah untuk semua orang, iaitu InsyaAllah. kita akan bagi e-book untuk anda semua percuma yang bernilai RM10. Wow. Yang mana e-book ini tajuknya adalah Mudahnya Speaking English. Yang ni memang buku bahasa Melayu tapi nak ajar macam mana nak cakap orang putih. Can you imagine? Nak bagi mudah betul-betul, bagi selesa kepada anda, anak-anak anda untuk belajar bahasa Inggeris. Yang penulisnya adalah kita punya Coach Ai, alright, okay. Nampak macam foreigner tak? Dia namanya orang Melayu. Nah, okay, kita tengah ingat, ni orang Korea dah bukan. Dia orang Melayu kita. So, boleh dapatkan, cuma tolong type nak sahaja di bahagian komen. Nanti robot Impact nanti akan uruskan anda punya download nanti, insyaAllah. Nanti messenger akan masuk message, jadi anda tekan sahaja, insyaAllah anda akan dapat download. Alright, so pastikan tulis nak, jangan tulis mahu, jangan tulis nak, okay? Tulis nak aja, jangan lebih-lebih supaya dia tak lari daripada sistem tersebut. Alright, okay? Baiklah. So kita nak dah sampai penghujung dah, tapi tak apa, sementara dia nak. So, ada banyak benda yang MJ nak cakap lagi ni. Mungkin ada 1-2 perkara yang MJ rasa macam boleh jadikan kesimpulan untuk semua yang menonton. Silakan MJ. Okay. Kesimpulan dia bercakap tentang pengurusan kewangan, pesanan MJ adalah rancang kewangan anda untuk kita bersara. Okay, alright. Bersara tu, topik utama MJ adalah MJ nak kita ni capai kebebasan kewangan. Sebab MJ selalu highlightkan bersara muda, sebab kita ni diprogramkan untuk bersara umur 55, Coach Bai. Betul. Kalau nama je bersara umur 55. So MJ nak ubah programming tersebut untuk kita bersara muda. Bersara yang secepat mungkin, di mana MJ mengeluarkan satu formula strategi yang logik dan boleh dibuat hanya 10 tahun untuk kita rancang untuk kita bersara. Hanya 10 tahun. Kalau fresh graduate umur 24, tambah 10 tahun 34, insyaAllah boleh bersara dah. Okay? So bersara ni dia kena ada bersara muda, bersara kaya, bersara berjaya, bersara bahagia, bersara berjasa. 5 perkara. Menarik. Programming yang MJ nak rakyat Malaysia installkan dari segi pengurusan kewangan. Bersara muda, boleh tak minta dia orang komen? Bersara muda, bersara muda, bersara kaya, bersara berjaya, bersara bahagia. Sebab ramai je orang berjaya tapi belum tentu bahagia. Betul. Dan ramai je orang yang bersara berjaya, bahagia, tetapi belum tentu berjasa. Betul. Kan? So 5 perkara ni kita kena installkan. Mesti bersara tu mesti muda. Bila kita umur 34, ada yang cakap MJ 34 nak bersara, tak buat apa-apa, bosan kot. Biarlah kita bekerja dan berniaga kerana kita suka. Betul. Ramai orang stres sebab dia bekerja kerana terpaksa, dia berniaga kerana terpaksa untuk kelangsungan hidup. MJ nak ubah benda tu, insyaAllah kita buat high impact programming supaya kita bersara muda, kita bekerja kerana suka, kita berniaga kerana suka. Kan? Okay, so ingat bersara muda, kaya, berjaya, bahagia dan berjasa. Fizi Hafizah. Tu student MJ tu. Wow. Mesti dah menjadi kata-kata keramat dalam kepala dia ni. Muda, kaya, berjaya, bahagia. Dia dah install kan dalam kepala otak dia orang tu. Okay, Coach Bai, anyway MJ pun nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Anyway, MJ lupa nak tambah tentang exposure tentang public speaking. Kenapa MJ daftar 3 anak MJ dekat MPAC? Sebab nak build dia punya communication skill. Apa yang MJ nampak, journey dia, Coach Bai, boleh ke MJ tambah sikit ni? Boleh. Silakan. Journey dia macam kita adult yang nak pergi seminar. Kita nak pergi seorang-seorang, kita tak ada kawan baru. Kita tak ada kawan. Dia cakap MJ, Mama, tak ada pun geng-geng Abim yang pergi MPAC. Nanti abang tak ada geng. So dia punya programming hanya kawan sekolah. Yes. Sebab dunia dia adalah dunia di sekolah. So macam mana kita ni yang adult ni, kita start bercampur orang apabila kita pergi majlis ilmu. Majlis ilmu ni dia penuh dengan keberkatan dengan doa malaikat tu kan. Jadinya kita kena tarik juga anak kita hadir ke majlis ilmu. Di mana kalau kita adult ni, kita kan kadang-kadang nak pergi kan, kita pergi seorang-seorang, kita rasa macam alah aku tak ada geng, aku tak ada geng. Padahal bila kita sampai ke kelas tersebut, kita dapat kawan baru. Kita dapat sahabat baru dan kita bernetworking. So kat situ kita bertambah ukhuwah. Kita bertambah apa orang kata habluminallah habluminannas tu. Kan? Habluminannas tu kita tambah. So jadinya apa yang saya nampak journey dia bila dia nak pergi MPAC tu permulaan agak memberontak.
Lah, apalah mama ni kelas ni kan dah cukup, kelas ni dah cukup. Kenapa nak hantar kelas-kelas ni lagi? Tapi sebagai parent kita kena firm. Ditambah dengan doa untuk kita minta Allah lembutkan hati diorang ni. Dan bila dia pergi dah pergi MPAC, dia dah start ada kawan. Sebenarnya permulaan je susah. Lepas tu bila dia dah start ada kawan, dia akan excited nak pergi. Dan ditambah pula Coach Bat sangat-sangat variety kan aktiviti, ada outdoor activity kan, pergi bercamping. So Eldin sangat sukalah bab tu. So dia orang enjoy dengan momen tu, berniaga di pasar malam. Allahu Akbar. Kalau MJ sendiri, MJ tak mampu nak buat. MJ pernah bawa anak MJ berniaga dekat Kelab Tasik Cyberjaya je. Bentang tika berniaga. MJ tengok daripada jauh, sedih lah, sedih. Kita ni bukan tak ada duit, kita ada duit, alhamdulillah rezeki Allah bagi, tetapi MJ tahan di hati MJ untuk expose anak-anak ni berniaga, buang rasa malu sebab MJ ni asal daripada anak Felda yang susah tahun 80-an. So MJ kenapa MJ bangkit dari segi mengurus kewangan dengan baik ni, sayang duit, urus duit dengan baik, asbabnya MJ hidup dalam keadaan kemiskinan. Mak sekolah darjah 2, ayah sekolah darjah 6 sahaja. Bagaimana exposure MJ sebagai anak Felda yang dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan. So kita bila kita dilahirkan miskin bukan salah kita, tetapi jika kita mati miskin tu adalah salah kita. Jadinya MJ mengambil langkah untuk tak nak mati miskin. Turning point dia pada usia MJ 21 tahun, MJ nak capai 1 juta pertama sebelum umur 30. So berbalik kepada matlamat kewangan, apa MJ throwback daripada umur 21 tu, apabila kita ada matlamat kewangan yang jelas, MJ spesifik kan, aku nak jadi jutawan sebelum umur 30 sebab dah letih hidup miskin. Letih hidup meminjam duit ke sana kemari, kesian dekat mak ayah. Bayangkan kalau kita hanya dapat memberi allowance mak ayah kita 200-300 ringgit. Apa yang boleh buat dengan 200-300 ringgit? Culture-nya rakyat Malaysia yang bekerja, graduate degree ke, master ke, yang MJ nampak average boleh bagi biasa-biasa 200-300 ringgit. Itu biasa-biasa. So kena grab menjadi anak yang luar biasa, daripada 300 jadi 3,000. So sekiranya nak bagi mak kita 3,000, takkanlah income kita 3,000. Income kita mesti 30,000. Itu programming yang MJ nak ubah. Kalau mampu, MJ akan, bukanlah nak kata kemampuan ni tak mampu, tetapi kalau kita buat secara berjemaah, high impact programming, insyaAllah rakyat Malaysia akan ada perubahan menjadi orang luar biasa, daripada rakyat Malaysia yang biasa-biasa kepada luar biasa. MJ sangat galakkan untuk you all hantar, sebab MJ tak mampu nak ajar. Walaupun MJ sebagai seorang speaker, MJ tak mampu nak didik secara istiqomah kepada anak MJ untuk menjadi good speaker. Tapi di MPAC memberi apa orang kata kesenangan kepada MJ apabila MPAC secara istiqomah menjalankan aktiviti untuk melahirkan usahawan, melahirkan speaker yang bagus, insyaAllah. Okay, so MJ rasa tu je lah. Nanti bagi MJ cakap banyak sangat, lama-lama jadi seminar MJ pula. Itulah, saya ingat lagi ada anak MJ sebenarnya, Eldina Kasih kan. Eldin waktu mula-mula datang memang nampaklah memberontaknya. Memang maksudnya muka dia ketat je. So saya kira berapa kali hari ni aku boleh bagi dia senyum. Belum bagi dia gelak bagi dia senyum tu. Tapi lepas demi kelas, bila dia dah ada kawan, bila dia dah nampak ada bahawasanya MPAC ni bukan nak mengajar pidato je, tapi MPAC ni kita sebenarnya nak menjadikan mereka ni ada heart set yang betul, mindset yang betul, skill set yang betul, dan menggunakan tool set yang betul. Dan akhirnya alhamdulillah dia berniaga dekat pasar malam tu memang nampak sangat-sangat best. Happy. Ni anak MJ memang tak masalah. Lepas tu saya tengok waktu dia buat persembahan pidato di shopping kompleks. Untuk kata perempuan MPAC ni, kita bukan buat pidato dalam dewan tertutup. Kami pergi shopping kompleks, lagi banyak publicity, lagi kat situ kami ada. So dia buat persembahan di kalau orang Bangi kita panggil Warta. Di shopping kompleks Warta ni, alright, ataupun sekarang kita panggil Keep Mall, alright. So dia buat persembahan kat situ dengan kawan-kawan dia dan sebagainya. Tengah-tengah orang duk shopping, beli pampers anak apa semua, duk tengok apa budak-budak ni buat. Tapi persembahan dia sangat-sangat menarik dan alhamdulillah. Dia pun bersyukur sangat-sangat Coach Bar. Allahu Akbar. Nanti kirim salam dekat ketiga-tiga itu. InsyaAllah ni sebab dah ada decision kan yang kita sekolah akan start tahun depan kan. So jadinya memang kena subscribe lah dekat MPAC ni. Tiga-tiga orang tu kena sambung kelas.
Dia orang tak ada alasan. InsyaAllah. Hari tu Eldina sebab dah masuk asrama, Yes, dah yes. masuk Tafiz, tak boleh nak ke Impact. Tapi sekarang ni dah memang ni kena subscribe lah ni. Ya, dan kita punya kali ni memang kita akan buat banyak menggunakan video, muzik dan sebagainya, tapi dia balik kepada nak menjadi da'i. Sebab tu nama dia Impact Cyber Da'i. Untuk jadikan mereka ni pendakwah dan menggunakan teknologi ke arah itu. Alright? Seronoklah sembang dengan MJ ni. Banyak benda yang kita dapat tuan-tuan. Alright. So lepas ni jangan lupa untuk follow MJ tuan-tuan dan puan, Iza Yusof. Pastikan anda menjadi followernya, see first, alright. Dan setiap kali buat live, bila MJ buat live pastikan anda ikut dan saya berani jamin anda akan belajar banyak perkara. Dah lah free. Saya pun tak faham alright, tapi dia bagi free untuk anda. Yang saya tak faham ni adalah kenapa anda tak ikuti dan tak pelajari. Alright. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi esok tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak jemput juga MJ untuk bersama-sama esok 29 Mei kita punya tetamu kita istimewa iaitu Tuan Amin Idris. Okay. Alright. Amin Idris. Yang ni kena ajak suami tengok sekali MJ sebab tajuk dia adalah saya nak tunjuk dia punya tajuk dia memang lain macam sikit. Dia jarang cakap pasal benda ni iaitu walau dah jadi ayah tetap segak dan gagah. Tu dia. Yang ni kita tak nak nanti ayah-ayah, suami-suami, alright, bila dah jadi suami dia dapat pingat PJK. Alright, okay, perut jalan ke depan. So kita tak mahu macam tu. Jadi saya dah kata dekat Amin Idris, saya kata, okay Abang Amin, yang ni saya nak benda yang Abang Amin tak cerita dekat orang, special untuk Impact Chit Chat je. Kita nak cakap sebagai seorang husband dan as a father yang boleh jaga penampilan diri. Okay, macam mana nak jaga kesihatan, penampilan diri dan sebagainya, apa yang patut dibuat. Jadi esok ni sebenarnya kita expect ayah-ayah yang ramai tengok, tapi saya percaya mak-mak yang akan ramai yang akan tunggu tengok, nak tahu macam mana aku nak tolong suami aku ni, kan? Sebab bahaya juga segak dan gagah tu. Jadinya isteri kena dengar juga. Ya, just sebenarnya dengar juga apa segak dan gagah tu. Kan saya dah cakap dah, memang esok yang hamanya isteri. Alright, okay. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan programkan suami yang tengok tu dengan mesej yang betul. Alright, okay. Sebab bila isteri suami ni segak dan gagah, isteri tak ada pilihan lain melainkan untuk menjadi terus cantik dan menjaga segala-galanya. Yang tu episod bab tu boleh jemput MJ. Yang tu kan nanti episod yang terakhir musim pertama nanti 3 hari yang akan datang kita ada seorang ni Puan Noris Yahya, dia akan share pasal tip macam mana untuk mak-mak pula. Kan. Puan Noris ni dengan saya nampak macam Puan Noris dengan saya nampak macam adik dengan kakak tau. Tapi sebenarnya dia selalu cakap, "But you dah umur lebih kurang macam anak saya dah." Tapi dia masih nampak muda. Yang tu kita bagi untuk mak-mak. Untuk tengok. InsyaAllah. So thank you so much to MJ kerana bersama. Thank you juga Coach Mat sudi jemput MJ berkongsi dekat Impact Chit Chat. Yes, dan kita memang nak sentiasa bawa yang istimewa untuk yang menonton. Dan terima kasih kepada yang menonton dan insya-Allah kepada anda semua yang menonton, mudah-mudahan insya-Allah memberi manfaat kepada anda semua untuk anak-anak kita dan semuanya bermula dengan kita dulu insya-Allah. Alright, okay. So itu saja. Thank you so much MJ. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama insya-Allah. Chat nanti. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay MJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.